Didik TV KPM. Okey, bahagian bar bahagian bar mesti anak-anak menunggu apakah rahsianya. Ya. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, bahagian bar bahagian bar. Okey. Kalau anak-anak perhatikan tadi bahagian alif, susunan dia, tajwid, tarjim dan manhaj qira', tatbik qiraat, resam dan bahagian-bahagian lain. Begitu juga dengan bahagian ba, Azhar. Begitu juga dengan bahagian ba. Okey, bahagian ba, soal awal, soalan dia kita bab tajwid sahaja. Tajwid sahaja. Kalau dia tak tukarlah, kalau dia tak tukar. Ini ustaz berpandukan kepada soalan 2019, kepada 2019. Okey, soalan yang kedua iaitu tarjim dan manhaj qira', dan manhaj qira'. Okey, soalan yang ketiga tatbik qiraat. Soal rabi' iaitu resam dan bahagian lain, campur-campur resam dan tajwid, resam dan tajwid. Okey, purata menjawab setiap soalan dianggarkan lebih kurang 2 minit bagi bahagian ba berdasarkan aras dan bentuk soalan, berdasarkan aras dan bentuk soalan. Jadi soalan bahagian ba ni anak-anak pun dah tahu, maknanya ada soal awal ada alif ba jim da. Soal sani pun macam tu, alif ba jim da, dan semuanya ada alif ba jim da. Tetapi jangan lupa alif kadang-kadang dia ada anak dia. Alif 1, alif 2. Kadang-kadang dia ada anak dia. Jadi ustaz kira-kira dalam lebih kurang 27 ke 28 soalan semuanya. Bergantunglah jawapan panjang ataupun pendek. Okey, jadi panduan menjawab soalan untuk bahagian ba ni, sekiranya terdapat soalan yang kurang yakin jawapannya, calon harus menjawab soalan yang seterusnya. Jadi bila sampai kertas jawapan terus soal awal, soal awal. Jadi contoh alif kita tak dapat jawab, tinggalkan ruang terus jawab dulu bahagian jawab soalan ba, soalan ba. Jangan tunggu, jangan fikir lama-lama sangat apa semua, maknanya terus buat bahagian ba. Okey, jadi tinggalkan ruang kosong bagi soalan yang kurang yakin pada buku soalan. Okey, susun jawapan mengikut soalan dan bahagian soalan. Ini pun sama, maknanya soal awal alif 1, alif 2. Maknanya kena dengan susunan, kena dengan susunan. Jangan kita main letak. Ada bila kita cari mana soalan 1 ni dia jawab soalan alif ni. Rupa-rupanya selepas dal baru ada alif. Kadang-kadang maknanya kena ikut susunan soalan. Tulis nombor jawapan, nombor soalan, contoh soalan ba, jawapan dalam buku, jawapan juga ba. Maknanya ba lah, alif lah. Elakkan menulis jawapan dalam bentuk poin. Pastikan mempunyai nombor jawapan. Maknanya jangan dalam bentuk poin saja. Kadang-kadang dash. Kita tak tahu itu fokus kepada jawapan yang mana. Kadang-kadang dia tak jawab untuk contoh alif 1, dia tak jawab. Dia pun dash dia jawab. Rupanya dia jawab untuk nombor 2. Tapi dia tak nyatakan. Tak nyatakan. Ini boleh mengelirukan, boleh mengelirukan pemeriksa. Jadi kena pastikan. Okey, ini contoh di buku jawapan, maknanya soal awal kalau alif ada 1 buat. Maknanya ustaz syorkan, maknanya dalam buku jawapan tu dalam satu muka surat untuk soal awal sahaja. Cuma sekiranya kat sini muat cuma alif ba jim sahaja, da ke muka surat belakang. Jadi selepas pada da tu tak perlulah kita nak sambung soal sani, Azhar. Maknanya terus ke muka surat yang lain. Terus ke muka surat yang lain. Jadi maknanya anak-anak jangan risaulah, tak cukup kertas ke dalam buku jawapan. Insya-Allah di buku jawapan tu banyak yang dia bagi, helaian halaman yang kosong. Jadi jangan risau. Maknanya buat betul-betul, tulis kekemasan apa semua, biar betul-betul buat. Jangan kita main tulis je, menyebabkan kata pening kepala pemeriksa. Okey. Panduan menjawab soalan lagi iaitu takrif dari segi bahasa dan istilah, mesti menggunakan ayat buku teks. Ayat ini pun kita tahu, takrif dari segi bahasa, dari segi istilah. Ayat ini fakta, mesti kita kena gunakan ayat dalam buku teks. Kena guna dalam ayat buku teks. Okey, jangan takut untuk menconteng kertas soalan. Bila dapat kertas soalan, apa yang kita ingat kita contenglah, kita tulis. Jangan ada yang sayang kertas soalan, nak bersih kertas soalan. Sedangkan kita tak dapat pun kertas soalan tu. Maknanya conteng saja. Conteng saja.
supaya kita ingat, tak lupa apa yang kita dah hafal. Memahami istilah-istilah dan konsep penting dalam buku teks maharat. Ini pun penting, kena faham istilah-istilah soalan, istilah-istilah dalam qiraat, barulah kita boleh jawab. Ini kita pun tak tahu istilah, macam mana kita nak jawab soalan. Okey, semak ejaan kalimah, kebiasaannya calon akan melakukan kesalahan dalam ejaan. Ini yang kita perlukan masa. Perlukan masa, maknanya 2 minit satu soalan tadi, supaya kita masih ada baki masa untuk kita semak jawapan kita. Semak ejaan apa semua. Okey, yang seterusnya, hafal, faham dan tahu manhaj qiraat, tajwid, resam serta subtopik buku teks. Yang ni tahu, maknanya manhaj qiraat di bahagian mana. Kita tengoklah contoh Imam Ibnu Amir. Tengok manhaj qiraat dia. Bacaan basmalah dia macam mana. Bacaan Al-Fatihah dia macam mana. Tengok, maknanya manhaj dalam setiap imam. Okey, bahagian tajwid tadilah sifat huruf, makhraj huruf. Resam Osmani itu bahagian kitabah Al-Quran, lepas tu pengumpulan zaman Saidina Abu Bakar, pengumpulan zaman Saidina Osman dan kaedah-kaedah qawaid tu. Okey, kena tengok. Okey, ini contoh takrif lughah, istilahan dan huruf dia. Okey, ini penting untuk kita kata yang yang berlawanan, sifat huruf yang berlawanan. Hams berlawanan dengan jah. Ini selalu masuk dalam soalan. Masuk dalam soalan mal farqu. Masuk dalam soalan mal farqu. Dia tanya beza mal farqu al-hams wal jah. Kadang-kadang dia tanya syiddah atau wasud. Dah masuk 2000 tak lupa dah yang mana satu 2019, yang mana satu 2018 dah pernah masuk. Okey, ini kena hafal. Okey, perhatikan markah soalan dan jawab berdasarkan markah. Kena tengok juga markah tu. Kalau markah 6, takkanlah kita nak jawab pendek saja. Nak jawab 2. Maknanya kalau 6 kita sesuaikan dengan markah. Contoh, berikan maksud istifal dari segi bahasa dan istilah serta 3 huruf istifal. Okey, ini soalan ini dah masuk pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dah masuk as-soal rabi' alif, yang pertama. Okey, istifal dari segi bahasa 1 markah sahaja. Istifal dari segi istilah 2 markah. Sebutkan 3 huruf istifal, 3 markah. Kalau dalam soal rabi' tu kena tambah satu lagi, iaitu sebab tasmiah. Sebab tasmiah. Biasa dekat sini Azhar 8 markah. 8 markah dia bagi. Sebab tasmiah satu lagi. Okey. Jadi kena tengok. Kadang-kadang kalau perhatikan soalan 2018, 2019, kalau 2018 dia tanya isti'la dari segi bahasa. Isti'la dari segi istilah. Sebutkan 2 huruf isti'la. Jadi lebih kurang sahaja. Kalau kita perhatikan, kalau rajin-rajinlah semak soalan-soalan yang lepas 2018, 2019. Okey, membuat soalan-soalan latih tubi. Okey, teliti semula semua soalan yang bermasalah selepas selesai menjawab soalan. Seterusnya, elakkan menulis nota cinta kepada pemeriksa. Ada juga Azhar. Ada Ustaz. Ada. Ada yang menulis nota cinta pada pemeriksa. Saya dah baca betul-betul, saya dah buat betul-betul. Tolonglah Ustaz. Tolong benda-benda macam ni tak perlu buat. InsyaAllah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, jadi ini bahagian ini contoh-contoh contoh soalan. Okey. Ini soalan 2019. Yang Ustaz tunjuk ni soalan 2019. Okey, soal awal yang pertama dia tanya arif makharijul huruf lughah wa istilahan. Okey, cara susunan jawapan. Okey, lughah, istilahan. Maknanya buat betul-betul. Jangan lughah mahallul khuruj, lepas tu sambung pula istilahan, sambung pula dalam bentuk ayat. Kalau boleh, maknanya kita bagi nampak lughah dekat mana, istilahan dekat mana. Okey, lughah 1 markah, istilahan 2 markah. Nak dapat 2 markah, kena jawab penuhlah. Kalau jawab sampai huruf sahaja, dapat 1 markah sahaja. Okey.
Ini contoh-contoh soalan, boleh tengok juga soalan 2018 dan 2019. Kalau tengok betul-betul akan dapat clue dia. Azhar, soalan dia. Kalau tengok betul-betul soalan 2018 dan 2019. Okey. Ini mal farku. Okey, inilah mal farku yang ustaz bagi tahu tadi. Jim. Untuk soalan awal Jim ni 2019 pun mal farku, 2018 pun mal farku. Cuma dia ubah syiddah atau tawassut. Yang sebelum ni dia tanya yang lain. Maknanya ini mal farku. Soalan mal farku akan ada. Tengok dalam sifat huruf yang berlawanan. Cuba tengok lagi yang mana belum masuk. Cubalah Baik, fokus Ustaz. lebih saya. Didik TV KPM